Okey, selamat pagi semua. Okey, nak double check je. Suara saya okey ke? Suara saya jelas? Okey, jelas Okey, dengar. jelas. Okey, PowerPoint okey? PowerPoint nampak slide? Okey ke? Okey. Okey, Alright. nampak. Alright, thank you, thank you. Okey. Okey. Okey, good morning. Selamat pagi semua. Okey, saya Puan Indirani merupakan moderator pada sesi ini, Sembang Santai Siri yang ketiga yang dianjurkan oleh Persatuan Pengajian Siswaza UPSI Tanjung Maling. Okey, untuk hari ini kita akan bersama dengan Dr. Syarul Azman, okey, sebagai penceramah kita pada kali ini. Okey. Okey, peringatan mesra sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini. Okey. Sila tutup mic dan video anda sepanjang sesi kecuali jika ada permintaan atau semasa sesi soal jawab. Sila raise hand jika ingin bertanya soalan semasa sesi soal jawab. Boleh menaip di chat box jika ada sebarang pertanyaan. Link kehadiran akan diberikan pada jam 10.35 pagi di ruangan chat. Okey, sijil digital akan diberikan kepada semua peserta yang berjaya mendaftar. Bahan-bahan program akan diberikan melalui email dengan kebenaran penceramah. Okey, apa yang kita nantikan adalah mungkin anda adalah sebagai seorang pelajar sarjana muda ataupun sarjana ataupun PhD ataupun EDD. Apa yang kita inginkan pada kehidupan kita adalah kita nak graduate. Kita nak dapatkan ijazah secepat mungkin. Okey, sama ada tak kisahlah kamu adalah sebagai seorang pelajar sarjana muda, sarjana ataupun PhD. Okey, ini adalah topi-topi yang dinantikan oleh pelajar-pelajar PhD. Okey. Okey, jom kita kenali penceramah kita pada kali ini. Okey, penceramah kita adalah Dr. Syarul Azman bin Abdul Rahub. Okey, beliau merupakan seorang cikgu sebelum ni dan sekarang berkhidmat di sebagai SIC Plus ya. Okey, beliau berumur 40 tahun, sudah pun berkahwin, mempunyai 4 orang anak. Okey, beliau mendapat first posting kat Sarawak, SMK Kanawit 2007 hingga 2008 berada di Sarawak dan kemudian beliau pindah ke Pahang, SMK Sri Lipis 2008 hingga 2009. Selepas itu beliau merupakan guru juga, masih lagi guru SMK Panglima Garang Abdul Samad di Pahang 2009 hingga 2017. Selepas itu beliau mendapat jawatan sebagai School Improvement Specialist Coach yang dikenali sebagai SIC Plus di PPD Lipis Pahang. Okey, beliau telah berkhidmat dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Selepas itu beliau telah pun menerima tawaran HLP KPM pada tahun 2020 hingga 2023 dan sekarang sedang berkhidmat sebagai SIC Plus juga di PPD Kintas Selatan Perak dan beliau sedang menunggu giliran beliau untuk mendapatkan topi untuk PhD pula. Okey, sejarah sedikit tentang akademi beliau. Okey, beliau mendapatkan ijazah sarjana muda pendidikan dalam bidang sains fizik 2006 di UPSI. Selepas itu ijazah sarjana pendidikan fizik juga pada tahun 2011 dan kini telah berjaya menamatkan PhD dan menunggu gilirannya untuk mendapatkan ijazah PhD. Ketiga-tiga ijazah tersebut tu beliau mendapatkan di UPSI juga. Maksudnya anak yang anak dia kandung UPSI lah ni. Okey. Okey. Beliau telah mencapai beberapa pencapaian iaitu beliau telah mendapat Guru Cemerlang KUPDG 44 pada tahun 2013, Anugerah Cemerlang tahun 2014, Anugerah Guru Keterampilan Daerah Sempena Hari Guru Daerah tahun 2015. Beliau juga telah berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Daerah Lipis di Pahang 2014 hingga 2017 dan juga merupakan AJK Majlis Guru Cemerlang Negeri Pahang dari tahun 2014 hingga 2017. Okey, beliau juga telah menyertai beberapa conference, seminar peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa seperti yang tertera di sini, iaitu beliau merupakan pembentang terpilih sebagai 10 kertas kerja terbaik persidangan iaitu peringkat antarabangsa 3 hingga 5 November 2022 iaitu International Conference of Indigenous Studies and Teaching.
Selepas itu, beliau juga telah menyertai sebagai pembentang e-seminar inovasi pendidikan kebangsaan pada 17 Ogos 2022 dan IPAC 2022, iaitu IPAC adalah merupakan anjuran UPSI. Ia adalah peringkat antarabangsa. Tahun ini pun akan ada IPAC 2024 ya. Okey, simposium kebangsaan program Duta Guru sebagai peserta juga dan juga sebagai peserta peringkat antarabangsa Second International Conference on Education Leadership and Management pada tahun 2021 dan juga sebagai peserta bicara profesionalisme KPM bilangan 6 peringkat kebangsaan dan juga peserta peringkat antarabangsa webinar Intellectual Exchange on STEM Practices among Educators in Southeast Asia and East Asia pada tahun 2021. Ini semua adalah semasa beliau dalam pengajian di UPSI. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan menyerahkan sesi kita ni kepada penceramah kita, kepada doktor. Okey, doktor, are you ready? Okey, boleh insyaAllah. Alright. Jelas suara saya? Dengar doktor, dengar. Okey. Dengar. Okey. Alright, okey, saya akan share screen doktor ya. Okey, baik. Okay, is it clear? Please check. Okay ke doktor? Nampak ke? Okey, nampak. Okay, Boleh ya? nampak. Okay doktor. Okay doktor, Okey. sebelum kita teruskan kepada tips penulisan tesis, boleh tak doktor berkongsi sedikit yang ramai pelajar fakulti Swazani nak tanya, apa tu GOT? Apa tu GBT? Dan bagaimana cara-caranya? Okay, sebelum doktor nak berikan tip penulisan tesis pada hari ini, boleh tak doktor terangkan dulu what is GOT dan GBT? Okay, terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih Puan Indirani ya. Sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat berjumpa dan berbengkel pada pagi ini. Baik, tanpa membuang masa lah saya menjawab GOT dan GBT sebab saya pun saya terus kepada bagi pelajar SLP dan SLPS. Okay, pelajar SLP 36 bulan ataupun 36 bulan ataupun 42 bulan. Saya kalau tidak silap saya kita punya perjanjian, betul Saya ambil yang 32 bulan. Saya ambil yang 36 bulan, mana 3 tahun lah. Ada yang ambil 3 tahun setengah. Bezanya yang ambil 3 tahun itu nanti kontraknya 5 tahun. Yang ambil 3 tahun setengah kontraknya akan 6 tahun dengan KPM. Okey, kemudian kita ada LAPS kan, SLPS yang mana kontrak dia selama pengajian dia selama 48 bulan, tak silap saya 4 tahun. Okey. Apa yang saya fahami daripada perbincangan saya dengan Puan Fatimah dan Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim kawan saya di yang sebelum ini menjawat jawatan sebagai Timbalan Dekan IPS. Puan Fatimah sekarang pegawai yang menguruskan pengajian siswazah lah untuk IPS. Baik. GOT, Graduate on Time, diperolehi jika kita mampu menamatkan pengajian dikira daripada tarikh pertama kita mendaftar sehingga tarikh kita mendapat kelulusan senat. Okey, bagi pelajar SLP tempohnya 36 bulan. Bolehkah? Maksudnya macam Puan Indirani SLP 36 bulan, betul? Okey. Betul. Okey. Tapi kami ada 7 semester. Okey. Saya merujuk pada Puan Indirani senang situasi Puan. 7 semester bermaksud
daftar dan daftar. Okey, saya pergi kepada dia punya proses ya. Kita daftar, kemudian kita pengajian, kita jumpa SV, kita minta kelulusan tajuk, SV kata okey tajuk lulus, kita pergi buat bab 1 2 3 untuk defend proposal, okey lulus defend proposal, kita collect data, buat chapter 4, kemudian kita kena bentang dapatan, itu step yang kedua yang pertama defend proposal, yang kedua bentang dapatan. Lepas lulus bentang dapatan, tidak ada masalah, repair, kemudian kita akan buat chapter 5. Chapter 5 kita akan Viva. Okey. Viva itu belum tamat tau. Banyak orang kata okey Viva tamat habis, belum. Viva itu tamat kita punya penulisan. Okey. Selepas Viva dia ada banyak dia punya keputusan. Viva berjaya tanpa pembetulan, itu yang terbaik. Ataupun Viva pembetulan minor 3 bulan, yang tu yang saya dapat. Saya dapat minor 3 bulan. Alhamdulillah masa saya Viva pun sesi 2 jam, saya Viva dalam sejam 30 minit telah dapat keputusan yang saya lulus dengan minor correction 3 bulan, sejam setengah. Ada kawan saya 3 jam, maknanya tempoh Viva 2 jam tapi dilanjutkan ke 3 jam. Itu bergantung kepada kita lah, rezeki masing-masing. Okey, lepas Viva kita akan ada tempoh pembetulan. Okey, tadi minor 3 bulan, kemudian ada major 6 bulan, major 12 bulan, ataupun reviva ataupun gagal lah. Tapi kita tak nak option reviva dan gagal itu. Okay, kita nak kalau boleh terbaiknya correction, no correction lah. Okay, baik. Lepas pada kita pembetulan untuk Viva, dibagi tempoh 3 bulan atau berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, kemudian ia akan diberikan kepada SV, SV akan luluskan semula dan akan dirujuk kepada mesyuarat di fakulti kita dahulu. Mana-mana fakulti. Kalau kita fakulti macam saya FPE, maka FPE lah. FPE akan keluarkan akan semak, akan ada pensyarah yang semak. Abstraknya apabila telah pun diluluskan akan diangkat ke mesyuarat fakulti dan diluluskan oleh dekan atau timbalan dekan. Jelas sampai situ? Okey, maknanya lepas Viva ada pembetulan, lepas pembetulan kita bawa kepada SV, SV luluskan, angkat ke fakulti, fakulti luluskan, chop pengesahan daripada dekan atau timbalan dekan, baru diangkat ke IPS. Okey, di IPS akan ada 2 meeting. Satu meeting IPS sendiri. Lepas, jika kita lepas ataupun kebiasaannya kita minta kita lepaslah meeting IPS, tak ada masalah. Sebab dekan kita, biasa dekan fakulti dah luluskan, IPS akan luluskan lah. Kemudian lepas dekan, lepas mesyuarat fakulti, mesyuarat IPS, baru mesyuarat senat. Lepas mesyuarat senat, lulus. Contohnya hari ni, Isnin ini, hari ni berapa? Hari 3, 4, 5 hari bulan mesyuarat senat. 5 hari bulan akan dapat keputusan. Dengan ini Puan Indirani berjaya lulus surat senat dengan PhD matematik pada tahun 2024, dan itu dikira tarikh kita tamat pengajian. Okey. GOT dekat mana? Okey, GOT-nya di sini. Jika Puan Indirani daftarnya bulan 10 2024, kita ambil lah tahun ini. Bulan 10 2024, bulan 10 2024, kita kira 36 ataupun 42 bulan ke depan. Okey, 42 bulan ke hadapan, sebelum 42 bulan itu, Puan Indirani mendapat surat senat tadi, maka dikira GOT dalam tempoh 42 bulan. Itu GOT. Maka jelas GOT daripada mula kita mendaftar sehingga kita dapat surat senat yang mengesahkan kita telah, dia akan tulis pada surat senat tu tamat layak konvo. Then tamat. Dan within 42 months tu, kalau Puan Indirani berjaya, so GOT. Jelas. So kalau mereka yang ambil 36 bulan, so within 36 bulan lah. So GOT. Bagaimana pula yang GBT, not LGBT L tak ada, GBT saja. Okey, untuk GBT, of course lah, kalau GOT 36 bulan, GBT less than 36 bulan lah, ataupun less than 42 months lah. Maybe 40 months, maybe 36 months, macam tu. Untuk GBT. Boleh ya? Okey. Jelas doktor, jelas doktor. Okey. Terima kasih. Okey. Teruskan. Okey, baik.
Kalau jelas ataupun jelas okey, tak jelas pun tak ada masalah. Kita boleh bincang lagi lepas ni. Lepas kita bincang tentang penulisan tips ni. Okey, kita boleh Q&A pula lepas ni. Boleh ya? Okey, baik. Saya teruskan kita punya bengkel pagi ini dengan how to get GOT and GBT, itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang mula menulis, termasuk diri saya sendiri dahulu, ini masalah yang saya hadapi. Oh, sorry. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada semua lah. Semua yang ada di dalam ini, kerana ada satu semangat untuk menyambung pengajian. Itu tak mudah untuk sambung pengajian. Yang kedua, untuk yang dapat HLP, tahniah dapat HLP. Yang dapat, anda yang terpilih lah. Yang ketiga, yang mendaftar belajar di UPSI pun saya nak ucap tahniah. Dulu saya ada 2 universiti yang saya nak pilih. Sebelum saya masuk sikit, boleh saya cerita sikit. Dulu ada 2 universiti saya nak pilih. Sama ada UKM ataupun UPSI. Kenapa? Kita kena tahu kenapa. Okey, kenapa kita pilih? Faktor dia adalah kita punya siswazah punya persatuan. Saya dengar UKM sangat kuat. Sangat aktif. Begitu juga UPSI. Okey, jadi saya berbelah bagi mana yang saya perlu pilih. UPSI ataupun UKM. Lepas saya berbincang dengan beberapa orang kawan yang sama-sama ambil HLP, kebetulan kami IV bersama, 3 ke 4 orang daripada mereka memilih untuk masuk UPSI. Jadi ketika itu, perkara yang kedua saya perlu fikirkan adalah, satu, kita ada pasal siswazah yang support kita punya pengajian, sentiasa buat bengkel, sentiasa ada, dia tahu needs yang kita nak dalam kita punya pengajian, kan, yang akan dibantu tanpa bayar tau. Itu yang paling penting. Sebab banyak bengkel sekarang bayar, mahal. Okay. Yang kedua adalah support system. Daripada kawan-kawan. Kita perlu ada kawan. Walaupun pengajian kita ni, memang pengajian kita ni kita secara keseorangan. Kita cerita dengan suami tak faham. Cerita dengan isteri tak faham. Memang tak faham. Kita cakap, dia dengar je. Dia tak sampai hati nak potong. Tapi dia tak faham. Dan jadi you perlukan satu orang kawan ataupun sekumpulan kawan yang sama-sama dalam perjalanan itu. Mungkin mereka tidak boleh tolong buat tesis, tapi mereka boleh bantu daripada segi idea kat mana nak cari. Okay, kalau you start, mana you nak pergi? Bengkel apa you patut buat? Macam mana you nak improve you punya penulisan? Okay? Kat mana you boleh rujuk pakar untuk panel you punya instrumen? So kawan-kawan itu yang kita perlukan. Jadi 2 faktor yang saya pilih. Yang pertama, dia support system daripada universiti, macam yang kita buat sekarang ni. Yang kedua adalah support system daripada rakan-rakan kita yang sama-sama belajar dengan kita. So, kalau orang tanya big why, big how, bagaimana boleh habis dalam tempoh 36 bulan. Macam mana boleh tamat, habis kita pun viva macam mana. Itu antara faktor-faktor yang membantu. Kita tidak akan dapat lakukannya sendiri. Tak mungkin. Ia bukan satu perjalanan yang sendiri. Walaupun kita memang sendiri, tapi kita perlu orang sekitar kita. Okay? So saya ucapkan tahniah kepada semua yang pertama sanggup belajar sebab kita dah ada kerja yang selesa. So kita tambah lagi satu kerja kan. Yang HLP okey lah, boleh lah fokus pada belajar. Yang HLPS yang belajar sendiri tu, duit sendiri lagi masuk, memang satu yang bukan mudah lah. Saya ucap tahniah kerana sanggup menerima cabaran dan mengejar cita-cita Tuan Pat. Okey, baik. Sampai membuang masa lah kan. Dengan lama-lama kan bosan kan benda macam tu kan. Jadi saya terus. Okey. Kenapa bila Puan Indirani pada bulan 11 yang lalu bertanya dekat saya, boleh tak jika saya share something? Saya dah lama dah orang melamar untuk share. Tapi daripada saya belajar dulu, saya kata nanti dulu sampai saya convo. Sampai saya viva, saya kata. Viva dan saya cuba. Saya viva bulan 11. Dalam seminggu lepas viva, Puan Indirani mesej, tolong, boleh tak? Saya dah tak boleh nak tolak lah. So saya kata, saya dah cakap dulu, kalau dah habis viva, so boleh tolong kan? Jadi saya kata, tiba-tiba ada orang nak minta tolong. So kita, okey lah, kita share lah. Dan okey, kenapa saya pilih tips penulisan tesis ini, walaupun dia tidaklah begitu sukar. Tapi
dia menjadi masalah kepada saya masa saya mula-mula belajar. Kerana saya baca beberapa tesis, tapi saya tak tahu apa sebenarnya yang perlu ditulis dalam tesis itu. Okey, contoh kalau dalam bab 4 kita tahu memang analisis data, kita jelas analisis. Bab 3 reka bentuk, kita jelas reka bentuk. Tapi pengenalan nak tulis apa? Kita baca orang punya pengenalan, apa sebenarnya yang dia cuba sampaikan? Kita baca latar belakang, saya terfikir bila saya baca latar belakang, apa bezanya dengan pengenalan tadi? Apa yang perlu saya letak? Adakah redundant? Ataupun letak separuh, saya ada 8 muka surat untuk pengenalan, saya letak 4 muka surat pertama pengenalan, 4 muka surat kedua untuk latar belakang. Macam tu ke? Kan? Saya hanya pisahkan by subtopik saja. Isi ikutlah apa pun. Macam tu ke? Apa saya perlu letak dalam penulisan masalah kajian saya? Itu yang bermain di fikiran saya dalam satu sem pertama masa saya pengajian. Saya baca banyak tesis dan saya baca, bukanlah banyak tesis, saya baca beberapa tesis dan saya baca beberapa artikel. Tuan-tuan memang baca banyak. Betul kan? Saya tak nafikan, baca banyak. Tapi apa yang paling penting kita kena cari dalam kita baca? Apa yang kita kena ambil? Kan kita baca banyak. Kadang-kadang kita tepunya kita baca ni sampai kita baca satu artikel macam ni dah pernah baca. Kalau tuan-puan jumpa ini saya dah pernah baca. Dan itu tepulah. Maknanya you dalam bidang tu you baca banyak sangat sampai you jumpa benda tu ulang-ulang dan itu dah tepulah. Tapi apa yang you nak ambil daripada pembacaan itu yang paling penting. Apa you patut ambil? Okey, baik. Kita teruskan Baik, Puan, boleh kita next slide? Boleh doktor, teruskan doktor. Okey, nanti next je. Okey, ini objektif kita biasalah sebagai guru kan. Kita awal mesti kena ada objektif apa nak capai hari ni So 1 2 3 tu cara penulisan pengenalan kajian, cara penulisan latar belakang kajian, cara penulisan masalah kajian dan sikitlah tips menempuhi cabaran pengajian cabaran tu memang banyak Kalau saya yakinlah tuan-puan pun memang ada dalam grup SDG kan, ada dalam grup-grup lain pasca siswazah. Kalau kita lihat banyak isu dengan keluarga, isu dengan kesihatan, isu dengan persekitaran kan, tension. SV saya pernah cakap ada rakan dia yang terus tak sihat mental bila buat pengajian dan ada yang masalah keluarga tu dibawa maksudnya pengajian tu membawa kepada masalah keluarga hubungan so itu so kita cuba tengoklah apa yang kita boleh share kan kat sini. Okey, next cikgu Puan Indi. Okey, dalam pengenalan kajian yang ini apa yang saya cuba bagi tahu dekat tuan-puan adalah apa yang diajar kepada saya dan ia menjadi saya letakkan dalam kepala saya dan dia ada satu pattern. Mudah itu paling apa yang saya lihat untuk sesuatu perkara yang kita buat perlu ada pattern. Corak yang betul. Dan bila kita ada patternnya, kita akan fokus. Kita tahu apa yang kita nak cari untuk pembacaan itu untuk diletakkan di situ. Okey, dalam pengenalan cadangannya adalah tajuk tesis tuan-puan itu adalah tajuk itu mesti menjurus terus kepada pemboleh ubah dia kan. So pemboleh ubah tu puan-puan mesti gambarkan dia adalah tajuk yang paling penting, yang paling perlu dikaji di atas muka bumi ini. Tuan-puan pengenalan itu mesti ceritakan tuan-puan punya kajian itu adalah yang paling penting. Ini mesti dikaji, sangat penting, sangat perlu dikaji. Boleh? Maknanya bukan boleh, maknanya kita perlu gambarkan kajian kita itu sangat signifikan sekarang. Dewasa ini memang memerlukan kajian kita itu. Itu kita perlu tulis di pengenalan. Okey. Kemudian kenapa kita kata dia penting? Itu yang kedua tu saya kata kita kaitkan dengan isu dasar atau inisiatif terkini kementerian. Sebab kita KPM kan. So apa isu terkini KPM? Dulu kita ada MBM, MBI. Kemudian kita ada isu pelajar tak aktif belajar kan. Pelajar tidak mahu belajar, tidak berminat belajar sains matematik. Kan? Kelas aliran sains menurun muridnya kan. Kita banyak DLP bermasalah, sekolah DLP ditutup. Kelas-kelas DLP ditutup setelah beberapa tahun dilaksanakan. Dasar. Apa dasar terkini? Dasar terkini adalah
dasar pendidikan digital nasional, 6 teras itu. Sekarang ini. Relatekan. Lagi SDG. Kan, contoh kan. Inisiatif, apa inisiatif terkini kita? TS25, lagi kita kaitkan dengan PPPM, gelombang 3 sekarang pembudayaan. Kita tengok pada kementerian kita punya inisiatif. Itu kita mesti kaitkan dengan apa yang sedang berlaku di kementerian, apa yang sedang berlaku dalam bidang pendidikan kita relatekan dengan kita punya kajian. Ingat, relatekan dengan kita punya pemboleh ubah. Mesti kata, pemboleh ubah saya penting kerana apa? Kerana melibatkan inisiatif kerajaan, kerana ia perlu dikaji. Okey, ini saya letakkanlah contoh dia ya. Contoh dia, tengok kaitkan dengan PPPM gelombang 3, kaitkan dengan SDG. SDG sekarang penting SDG iaitu Sustainable Development Goal boleh kaitkan dengan yang luar lah maksud dia. Okey, ini contoh. Ini contoh cara kita sebab tuan-puan, satu perkara yang saya selalu lihat, kita banyak bercakap tentang teori tapi kita tidak tunjuk bagaimana dilaksanakan. Kan? Orang boleh cerita tentang berbagai-bagai teori, tapi bagaimana nak laksanakan dia? Jadi saya terfikir perkara itu, jadi saya tunjuklah contoh ni. Contoh ni saya beritahu bagaimana cikgu nak tulis nanti. Jadi contoh je kalau tuan tengok saya tulis tu dalam masyarakat sini sebab saya punya kajian berkaitan tingkah laku inovasi. Jadi pengenalan saya terus saya tulis inovasi dianggap faktor yang kritikal bagi kemampanan persaingan dan kejayaan sebuah organisasi. Okey. Inovasi terus. Saya kata inovasi sangat penting. Okey, kemudian inovasi sesebuah organisasi bergantung pada tingkah laku. Sebab saya punya kajian tingkah laku inovasi. So saya kaitkan terus dengan tingkah laku inovasi. Perubahan yang pantas dalam sektor, kemudian saya relatekan dengan revolusi industri 4.0. Terus saya kata. Kemudian sekarang dah 5.0 pula, iaitu ada kaitan pula dengan society pula. Ya, revolusi industri 5.0 dia berkaitan dengan society. Sekarang boleh ceklah nanti ya. Okey, namun begitu masih terdapat jurang dalam kebanyakan program. Itu saya sebutkan ada kaitan dengan yang dikatakan yang disebutkan oleh Forum Ekonomi Dunia. Kemudian inovasi mendapat transformasi secara positif, aspek kurikulum. Kemudian ada juga kualiti murid yang lebih baik atau proses dikatakan oleh UNESCO. Okey, contoh lagi, kita tengok lagi contoh dia. Wan ini. Okey. Ini saya kaitkan pula dengan kita punya KPM. Okey, Pelan Pembangunan 2013-2025 melaksanakan apa inisiatif kita? PAK 21 kolaboratif komunikasi kreatif, aras tinggi kefahaman KMR, problem based learning apa-apalah kan? Menggunakan sumber alat digital dalam pembelajaran murid di sekolah melalui program transformasi sekolah 2025. Okey, namun begitu. Dalam memperihalkan inovasi pendidikan, penekanan harus diberikan tidak hanya kepada aspek mencapai objektif, tetapi juga mereka yang terlibat dalam proses mencapai objektif itu. Maksud saya di sini, siapa yang membawa inovasi itu? Guru kan? Gurulah orang yang utama. Kalau dia tidak ada berinovasi, tingkah laku inovasi, bagaimana murid dia akan dia nak deliver pada murid dia dan murid dia akan berfikir secara kritis dan kreatif. Jika guru tidak pertama menjalankan inovasi itu. Okey, itu. Boleh cikgu Okey. Itu pengenalan lah sedikit dalam 4 ke 5 muka surat je lah. Okey, baik. Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Baik. Yang kedua, okey. Cara penulisan latar belakang kajian pula. Okey, apa beza dia dengan pengenalan tadi? Pengenalan, kita tulis betapa pentingnya kita punya kajian itu untuk dikaji. Dan relatekan dia dengan inisiatif terkini. Okey, pada latar belakang, okey, kita mesti tunjukkan perkembangan badan pengetahuan kajian kita. Maknanya, kalau saya kaji tentang inovasi, so inovasi tu mulanya di mana? Kan, siapa top scholar dia? Dan bagaimana perkembangan dia sekarang? Itu yang saya kata, tunjukkan jurang, kita boleh tunjukkan perkembangan dia, badan pengetahuan tu, di mana dia mula, ataupun bidang apa dia paling fokus dulu, sampai mana dia sekarang. Perkembangan dia sekarang sampai mana, bidang apa. Apa yang dia paling top dia kaji sekarang. Sebab dia ada, kalau kita baca, satu bidang itu, dia panggil apa, tendensi tau.
satu negara itu dia memang scholar dia minat kaji satu bidang itu, memang bidang itu sangat, contohnya tingkah laku inovasi ini sangat banyak dikaji di Belanda tau, di Belanda. Lepas tu kalau saya ambil lagi satu, kalau kepimpinan, saya buat kepimpinan Lestari, pengetua. Kepimpinan Lestari paling banyak dikaji dalam di Asia Tenggara ini adalah di Thailand. Dia ada satu kerajaan dia ada tubuhkan satu dia panggil jabatan yang memang menguruskan kepimpinan Lestari itu. Dalam SM dia fokus kepada industri lah, SME. Itu di Thailand. Di negara kita tidak ditekankan dalam dalam perniagaan, tak nampak sangat inisiatif itu. Itu kita kena lihat tau. Bila kita baca kita akan nampak tendensinya negara-negara mana yang mengkaji itu lebih berat. Ya, kena nyatakan. Okey, kemudian selain daripada kita tunjukkan perkembangan dia, kita kena bagi tahu jurang dia sekarang kat mana. Okey, sekarang ni sampai mana dah? Contoh jurang tu, kita dah baca, kita kata, banyak orang buat di sebelah barat. Di sebelah kita timur sini kurang kajian itu. Ataupun ada kajian tapi tidak pada, bukan tidak ada. Lebih tertumpu kepada bidang yang selain pendidikan. Nampak? Itu kita boleh nyatakan dalam kita punya latar belakang tu. Maksudnya mula kita nyatakan dulu bagaimana perkembangan dia dan sekarang dia dah berada di mana dan apa ada lacking dalam kajian itu semasa sekarang ini. Okey. Kemudian di akhirnya kita mesti tunjukkan bahawa kajian yang kita akan buat ini akan menambahkan atau mengembangkan badan pengetahuan sedia ada itu. Itu 3 perkara perlu letak dalam latar belakang kajian. Boleh jelas Boleh nampak beza dengan itu tadi pengenalan. Okey, ini contoh saya buat. Sebab saya buat tingkah laku inovasi, maka yang pertama saya gambarkan dulu dia ini di mana. Apakah dia? Okey, tingkah laku inovasi digambarkan sebagai tingkah laku yang dimulakan sendiri oleh individu, proses di mana idea baru dijana, perkembangan diterap, dipromosikan, dilisensisikan, diubah suai oleh pekerja agar dapat memanfaatkan peranan dan prestasi mereka kepada kerja organisasi. Okey, yang saya sebutkan tadi Puan, bila kita baca, ini ditekankan oleh SV saya, Prof. Madya Mahaliza, Dr. Mahaliza. Dia kata bila baca, pastikan yang pertama baca artikel yang berindeks, Scopus, Admiral. Baca yang pertama yang berkualiti lah, jurnal berkualiti, satu. Yang kedua, pastikan kita kenal pasti scholar itu. Don't simply ambil saja. Scholar, pastikan scholar yang memang pioneer dan dia leading scholar dalam bidang itu. Supaya kita dapat susun galuh ilmu itu, dia dapat yang betul tau. Bukan orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit. Bidang, macam saya sebut tadi, bidang itu banyak dikaji di Belanda. Tiba-tiba kita ambil scholar yang daripada, contoh je lah, daripada contoh Afrika, contoh. Tak tahu daripada mana, tiba ada Afrika. Dia kita cite dia. Itu pelik lah. Boleh ya? Okey. Kemudian kita tengok yang sebelah. Okey, yang ni. Okey, ini adalah perkembangan dia, bagaimana dia berkembang. Kemudian sini perkembangan ilmu berkaitan inovasi telah bermula, okey sini 70 tahun lalu oleh siapa Namun okey, yang sini saya ceritakan sikit ada gap tu. Namun begitu perkembangan awalnya terarah kepada apa, inovasi pekerja, korporat, sektor perniagaan. Manakala penyelidikan mengenai peranan tingkah laku inovasi perjalanan bidang bukan keuntungan seperti institusi pendidikan masih terhad. Jurang ada dalam bidang akademik, maksudnya sumbangan dia kepada guru, bukan daripada guru ni tidak ada. Saya banyak baca di Belanda ada, banyak dibuat sekolah vocational, pengajian tinggi anda lah, sebab dia orang memang bidang ini sangat dikaji di Belanda. Okey. Tetapi di bidang pendidikan rendah dan menengah di Malaysia bukan tidak ada, tapi terhad. Okay. Baik, next one. Okey. Ini saya sambungan. Dia bersambung berturutan. Baik.
Analisis literature mendapati fokus kajian berkaitan teknologi informasi pengajaran lebih tak kepada di Malaysia apa? IPTA lah. Memang IPTA banyak. IPTS banyak. Sebab IPTS ni diorang kita lah, kita ada grant betul kan. Dia akan kaji pada staff, dia akan kaji pada staff akademik, staff bukan akademik, lepas tu pada staff library, banyak kajian pada, tapi kajian kepada kaki tangan di sekolah agak terhad lah. Ini yang saya nyatakan terutama lepas tu saya sebut lagi maka dapatan kajian tersebut tidak dapat menggambarkan gambaran sebenar mewakili realiti tingkatan teknologi di sekolah TS25. Sebab TS25 adalah inisiatif tahun masa kajian saya itu dilaksanakan, gelombang 2. So saya fokus pada sekolah TS25, maka pada sekolah TS25 ada lagi sebenarnya di bawah tu dia punya perenggan lain menyatakan banyak kajian berkaitan TS25 tapi tidak ada berkaitan dengan tingkah laku inovasi itu. Itu pun gap lah. So itu kita letakkan dalam kita punya latar belakang supaya pembaca dilihat tadi penting, sekarang kenapa dia penting, sebab ini, sebab ada gap, dan tujuan kita akan menyambung gap itu. Itu yang dipesankan kepada saya. Kita bukan buat benda baru, kita tidak ada create satu baru. Tujuan kita buat pengajian ini adalah menyambung yang sedia ada, melengkapkan gap-gap, jurang-jurang yang telah wujud dalam kajian sedia ada. Okey, baik. Okey cikgu. Okey, dah nak habis dah nak habis tu dah dekat 10.40 dah masa cepat berlalu Okey. Kemudian okey, dalam penyataan masalah. Okey, apa kita nak tulis dalam penyataan masalah? Okey. Okey, ini ada dua versi maksud saya dua versi itu apa-apa yang tuan-puan tulis, buat, pastikan rujuk dengan SV. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana saya dengan SV saya, Prof Mahaliza, beliau selalu pesan, pastikan tulis penyataan masalah ni jangan berjela. Maksimum 2 muka surat. Maksimum 2 muka surat. Beliau menyatakan pada saya, pastikan jangan banyak. Tetapi itu pendapat beliau dan saya ikutlah pendapat SV saya. Saya ada masuk bengkel oleh pensyarah lain, profesor, menyatakan penulisan penyataan masalah mesti lebih daripada 5 muka surat, 10 muka surat. Sebab dia kata penyataan masalah kena banyak. Itu yang di sini kita jangan pertikaikan dan debate mana betul mana salah. No, ia baik ada banyak pendapat. Kita pilih mana yang kita nak pakai. Okey? Yang penting kita dan SV kita setuju yang mana SV kita nak kita buat. Itu paling jelas. Okey? Baik. Okey, dalam penyataan masalah di technical. Saya pun tak tahu yang ia technical sehingga kan masa saya nak menulis tu apa saya perlu tulis. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu, saya dan rakan-rakan saya dulu masa kami semester 2 ke semester 3, saya ada menjemput Dr. Syukur tau. Dr. Syukur ni masa tu dia YDP ataupun pengurusi Siswazah ni, pasal Siswazah. Saya kata kat Dr. Syukur masa tu dia semester 6 tak silap saya, semester dia 4 ke 3 semester senior pada saya. Saya kata Dr. Syukur, come on lah share dengan kami sikit macam mana nak tulis penyataan masalah. Okey, Dr. Syukur sangat bagus. Kalau nak, Dr. Syukur ada dalam kita punya grup pelajar pasca, dia ada. Sentiasa membantu Dr. Syukur. Dia sekarang pensyarah di matrikulasi Koping. Okay. Saya kata Dr. Syukur, ajarlah kami macam mana penyataan masalah. So dia pun, okey boleh. 3 ni set. Okey. Mudah kita punya student kebetulan kita semualah willing to help lah. Dengan syarat you cari tu dan you ask lah for their help. Pasti dia orang tolong je. Tak perlu bayar. Tak perlu bayar. So kami borak dalam 1 jam setengah 2 jam macam tu, kami tak ramai pun, 4-5 orang je kami borak dengan Dr. Syukur. So dia bagi tahu. Ini perkara yang perlu ditulis dalam penyataan masalah. Okey, yang pertama mesti ada situasi ideal. Yang kedua mesti ada situasi realiti. Ada sokongan data empirikal dan mesti ada implikasi. 4 ni perlu ada dalam penulisan. Sebab itu penulisan itu jika kita dapat konkret punya masalah, isu, then dia tak perlu banyak lah. Cukup 2 muka surat.
kerana 2 muka surat itu ada mungkin dalam 6 ataupun 8 paragraf. Dalam tu mungkin ada 3, 4 atau 5 isu ataupun tak masalah yang kita nak nyatakan. Okey. Jadi kita tengok contoh dia. Okey, point ni. Okey, ini contoh contoh penulisan pernyataan masalah. Bukan yang paling tepat, cuma saya nak share untuk sekadar gambaran bagaimana ianya ditulis, ya. Bukan yang paling betul, tapi alhamdulillah masa panel 3 panel penilai itu tidak menjadi isu lah. Memang panel menyatakan kepada saya boleh. Pernyataan masalah jelas dan nampak. Okey, yang saya tuliskan ini masa Viva. Baik. Yang saya kata apa itu idea situasi itu dapatan dalam laporan tahunan PPM 2009 nyatakan bahawa hanya 0.09 atau bersamaan 2 orang guru mencapai tahap lemah dalam melaksanakan sendiri PKP 21 classroom dan PKP 2123 guru yang dicerap. Itu idealnya. Maknanya dunia yang kita nampak sepatutnya begitu. Okey. Yang paling penting kita kena letak apa realitinya. Okey, untuk lihat isu itu. Kenapa kena ada ideal dan realiti supaya kita dapat lihat ada isu kat situ. Okay, walau bagaimanapun, realiti yang diberi oleh Jemaah Nazir dan Jemaah Kualiti 2018 mendapati masih terdapat guru yang tidak mahu rubah, kurang memainkan peranan semasa membina peserta pembelajaran yang positif di bilik darjah dan masih menggunakan teknik konvensional dalam pengajaran dan pembelajaran dengan penyampaian maklumat dilaksanakan secara sehala. Guru iaitu guru penasihat aktif menyampaikan isi pembelajaran menggunakan teknik ceramah, manakala murid lebih bertindak sebagai pendengar atau secara pasif tanpa diselangi sesi aktiviti murid seperti pembentangan kumpulan dan soal jawab dua hala murid dengan murid atau murid dengan guru dalam penerangan mereka serta guru belum menguasai pelajaran abad 21. JNJK kata 2018. Itu realitinya. Okay. Tadi idealnya, ni realitinya. Okay, kita tengok lagi apa kita kena tulis. Point D. Next. Next slide, point D. Tadi. Ada back. Ada lagi satu sebelum. Yang ni kan doktor, hubungan? Okay, yang ni. Okay, good. Okay, yang ni. Okay. Okay. Tadi kita ada dapatan realiti, kita ada situasi realiti kan? So, mesti kena ada sokongan data empirical. Itu wajib. Yang ketiga, mesti ada sokongan data empirical. Okay. So, daripada realiti punya isu, dan saya tulis itu, dapatan ni selari dengan laporan Akademik Kepimpinan Pengajian Tinggi terhadap 125 pencerapan PDP di 41 sekolah seluruh Malaysia mendapati 50% daripada pengajaran guru tidak disampaikan dengan memuaskan dan pengajaran tidak melibatkan murid sepenuhnya. Apabila guru lebih bergantung kepada kaedah syarahan yang pasif dalam menyampaikan kandungan mata pelajaran tanpa menerapkan kemahiran keras tinggi dalam PPPM 2013-2025. Itu sokongan data empiricalnya. Boleh ya? Ada 4 tadi kan? Itu yang ketiga. Okey. Jadi, kena ada yang terakhir implikasinya. Okey. Ideal, reality, sokongannya. So, apa yang berlaku kalau benda tu tak berlaku? Itulah implikasinya. Implikasinya dapat dilihat pada prestasi murid pada Teams itu. Kerana hanya 1% atau 2% saja murid Indonesia mencapai tanda aras tertinggi. Okey, dalam PISA 2009. Dan lebih kurang 0.1% murid Malaysia mencapai prestasi tinggi dalam bacaan, matematik dan sains literasi lain. Itu dalam PPPM 2013-2025. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku inovasi pengajaran guru yang menyumbang kepada kualiti dan amalan guru di bilik darjah terhadap pencapaian murid. Itu implikasinya. Di situ dapat lihatlah bagaimana pernyataan masalah itu disusun dan ditulis. Mesti ada 4 elemen. Okey, boleh ya? Okey, jika ada masalah nanti boleh tanya semula. Okey, baik. Kita dah di akhir pembentangan lah akhir perkongsian kita. Okey. Tadi saya terangkan tentang tips penulisan pengenalan, latar belakang kajian dan yang terakhir pernyataan masalah kan. Kemudian yang keempat ni saya nak sharekan sikit lah tips cabaran pengajian. Kalau tak puas yang tadi, lagi boleh tanya. Q&A boleh tanya. Okay. Baik. Dalam kita mendepani lah cabaran pengajian kita ini, ada 4 perkara lah yang saya lihat.
Yang pertama mesti kita uruskan. Semua orang tahulah kita semua cikgu kan. Nak jadi cikgu pun semua dah pandai urus masa. Cuma kan beza tau. Beza kita yang duduk di Malaysia HLP, okey contoh HLP dengan yang HLP di luar negara. Kenapa tau? HLP luar negara kita tak duduk dengan mak ayah. Kita je. So kita hanya duduk rumah belajar. Hujung minggu je baru kita pergi keluar. Itu bukan saya buat lah. Itu orang cerita kat saya. Dia kata hujung minggu dia pergi shopping lah sekejap kan. Pensyarah cerita kan. Tapi kat Malaysia tak boleh tau. Kat Malaysia kalau kita cuti belajar kadang-kadang kejap lagi ambil anak sekolah. Kadang-kadang kat mak ayah telefon. Jom kejap pergi tolong mak ayah ambil sana tu. Itu isu dia masa. Dia jadi drag. Sebab satu, you nak dapat mood tu ambil masa tau. You nak dapat mood untuk duduk dan buat. Itu satu hal. Betul doktor, betul. Saya setuju sangat. Memang betul. You nak cari mood tu tak jumpa. Kadang-kadang you dah jumpa mood, you nak buat, ada pula orang datang. Tolong saya. Suami kata teman saya, habislah kita. You dah jumpa mood, baru 10 minit ada orang panggil pula. Habis. So you kena cari pula mood lagi seminggu. Jadi you punya kerja 2 minggu dah drag. Kan? So dekat situ kan, pastikan kita ada masa untuk belajar. Okey, personally kalau saya akan tengok nota ke buat ke pagi. Lepas hantar anak sekolah semua, isteri pun dah kerja. So kita ada masa pagi kan. Dalam pukul 9 tu start lah. 9, 10, 11, 3 jam at least. Tengok nota, tengok artikel, baca, sortkan. Pagi. Sebabnya tengah hari tu kan nak ambil anak lagi apa ke petang, kita panas lah apa macam-macam So pagi tu kita uruskan. Ada orang dia buat tengah malam. Semua orang dah tidur, dia buat. Ada orang dia bangun pagi-pagi tu. 12 tengah malam sampai 3 pagi. Depends. Tapi pastikan setiap minggu ataupun setiap hari ada masa kita peruntukkan untuk tengok kita punya thesis. Itu mesti buat. Okay. Yang kedua menggunakan teknik seperti Pomodoro dalam belajar dan rehat. Pomodoro ni nama je Pomodoro, tapi sebenarnya kita belajar setengah jam, rehatlah 10 minit. Kita belajar 15 minit, rehatlah 5 minit. Tapi ada orang saya belajar 15 minit, saya tengok Shopee setengah jam. Kan? Belajar 15 minit, tengok Shopee cantik pula. Itu nak beli, ni nak beli. Dia lama rehat daripada belajar lah. Itu pun kena tengok jugalah balik. Okey, kemudian pastikan kita rehat lah. Untuk mengelakkan burnout dan kekalkan fokus. Kena rehat lah. Ada orang kadang-kadang dia terlalu kejar, terlalu fikirkan. Banyak. Memang waktu kita belajar ni, ada satu waktu kritikal yang kepala kita tak akan fikir benda lain kecuali macam mana nak habis, macam mana nak buat. Kadang-kadang itu yang dia jadi stuck. Sebab benda lain pun campur, masalah lagi kan. Dia tak ada tempat kita nak share. So, rehat dulu beberapa hari, cari ketenangan sebelum kita sambung semula kerja. Okey. Yang seterusnya ambil cuti bersama keluarga dan kalau yang Muslim atau yang bukan Muslim pun beribadah lah. Itu salah satu cara kita untuk rehatkan tubuh, beribadah untuk meningkatkan semula motivasi. Okey. Kemudian kalau pembelajaran aktif ni, okey, itu semua orang buat lah. Summarize contents, organize note, teach concept, understanding. Tingkat, tambah, perbaiki dan kekalkan kefahaman. Yang macam kita buat sekarang ini. Saya punya salah satu lagi pemulik ubah adalah pengurusan pengetahuan organisasi. Jadi apa yang kita buat ini contoh pengurusan pengetahuan lah. Yang mana saya berkongsi, memberi pengetahuan, tuan-puan memperoleh, mengumpul, mendapat ataupun kalau saya memberi, tuan-tuan menerima pengetahuan itu. Okay, itu dah dua pemulik ubah dia, itu dah dua sub construct dia. Kemudian puan-puan akan aplikasikan pengetahuan itu, kan? Balik akan gunakan untuk kajian ataupun bacaan tuan-puan pula. Kemudian akan mencipta pengetahuan baru. Itu 4 saya punya sub construct. Peroleh pengetahuan, kongsi pengetahuan, aplikasi pengetahuan itu, cipta pengetahuan baru. Macam tuan-puan akan balik semula ataupun akan tengok balik tesis, akan buat penulisan yang baru. Mungkin ada penambahbaikan, ada improvement dalam penulisan. Itu mencipta sesuatu yang baru. Jadi bila Puan Indira ni kata, Cik Syarul boleh share, kita share. Sebab ini salah satu daripada cara kita nak menyebarkan pengetahuan itu. Okay? Salah satu daripada saya punya construct dalam pengajian saya, PhD saya, pengurusan pengetahuan. Okay. Kemudian penting yang itu, sertai bengkel. Bengkel, bukan semua bengkel
pilih bengkel yang paling sesuai. Pilih bengkel paling sesuai. Apa yang kita perlukan? Kita kena tanya diri kita, apa yang kita perlukan. Jangan kita ikut orang. Okay, jangan kita ikut orang. Lagi satu, jangan kita kejar sangat untuk cepat publish. Kadang-kadang kawan kita kata, SEM1, okey kita publish. Tak perlu. Tak perlu kita awal. Kita fokus pada kajian, pada kita punya kajian dan penulisan dahulu. Penulisan tesis dulu. Kita boleh buat kita punya artikel semester 3, semester 4, lepas defend proposal, lepas kutip data, boleh buat banyak. Bila once kita dah ada data, kita dah analisis, boleh buat banyak paper. Awal-awal ni tak perlu kita streskan diri dengan kejar paper banyak. Okay. Kemudian buat kumpulan WhatsApp dan saling memberi sokongan. Yang ni lah. Yang ni memang saya ada buat kumpulan WhatsApp dengan kawan-kawan saya. Memang sangat membantu lah. Membantu dalam untuk bengkel, apa yang kita perlu tambah lagi. Kemudian pengurusan persiapan belajar. Yang tu saya yakinlah tuan-tuan pun buat. Susunan di rumah, perlu ada tempat belajar semua. Kemudian tetapkan matlamat yang jelas, jangka pendek panjang. Jangka pendek panjang ni maksudnya fokus tuan-puan lah. Okey, macam saya sebab tadi tajuk kita GOT dan GBT kan. Kalau tuan-puan nak GOT, pastikan 24 bulan dah submit untuk Viva. Jelas Kalau yang HLP 36 bulan, pastikan 24 bulan yang pertama tu kita dah habis. Chapter 1, 2, 3, 4, 5. So tinggal nak Viva saja. Sebab kita submit Viva ke IPS, itu akan ambil masa 3 bulan. Lepas tu sebab IPS akan pilih panel. Okay? 3 bulan. Lepas tu IPS nak setting untuk kita punya Viva lagi, ambil masa lagi berapa minggu daripada 3 bulan tu. Kemudian pembetulan kita lagi 3 bulan, minimal 3 bulan. So situ dah pakai 6 bulan. Kemudian untuk mesyuarat senat lagi dan sebagainya. So ambil masa kalau nak GOT, pastikan 24 bulan telah pun selesai 5 bab untuk submit. Untuk submit Viva. So kita ada baki 12 bulan untuk kejar GOT. Kalau nak kejar GBT, so kena lebih awal lah. Okay. Dan cuma saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya. Saya pelajar HLP kan. GBT pada pendapat saya sesuai untuk mereka yang belajar part time. Kerana mereka nak cepat habis supaya tak perlu bayar lebih. Habis awal, so yuran tak perlu bayar untuk 4 tahun. Sebab saya ada pengalaman seorang kawan yang dia belajar PhD secara part time. Dia habis dalam tempoh 2 tahun 24 bulan memang habis. Sekarang dia dah jadi pensyarah di UIA. Dia habis dalam tempoh 2 tahun. So dia jimat daripada segi yuran lah. Berbeza dengan pelajar HLP, bukan berbeza tapi kena lihat pelajar HLP, jika kita punya tempoh perjanjian 36 bulan, pada pendapat saya, hasil daripada perbincangan saya dengan rakan-rakan senior, cukupkan 36 bulan pengajian. At least 36 bulan pengajian tu kita dah prepare untuk, kita dah submit Viva. Saya dulu 36 bulan tu memang dalam tempoh 36 bulan tu memang dah submit Viva. So bila posting, kita hanya tunggu tempoh Viva. Saya posting 1 hari bulan 10 2023. Saya Viva 19 hari bulan 11 2023. Mana sebulan posting, saya terus Viva. Kemudian saya dapat minor correction, lulus. 3 bulan correction, saya siapkan correction dalam tempoh 2 minggu kot. Maknanya 20 hari bulan 12, dalam tempoh sebulan tu, saya dah hantar kepada SV dan telah diluluskan untuk disubmit ke IPS. Untuk tempoh tu. Mana saya tak pakai 3 bulan. Hanya dalam tempoh 2 minggu ke 3 minggu, saya siapkan pembetulan, saya terus submit. Sebab kita tahu ada proses yang lain lepas tu. Untuk proses IPS dan senat. Jadi dia ambil masa yang panjang. So, lagi satu, kalau yang HLP, contoh tuan-puan ada macam Puan Indi 42 bulan kan? Okey, 42 bulan. Puan Indi dapat siapkan 5 chapter dan submit untuk Viva dalam bulan yang ke-32. Contoh 32. Maksudnya puan ada lagi baki 10 bulan, betul? Maknanya puan 42 bulan, habis pada bulan 32 ada lagi baki 10 bulan. Baki 10 bulan itu puan tak boleh duduk di rumah tau. Kena daftar balik kerja.
Okey, bila daftar kerja, 10 bulan tu kalau puan masih bergelar pelajar, puan akan dapat dalam 800 ke 900 lah allowance bulanan sebagai pelajar. Tapi bila balik kerja, allowance tu tak dapat lah. So 10 bulan tu burn lah allowance. Satu. Yang kedua, uh, habis awal, tempoh 5 tahun itu dia tak jadi pendek. Dia kekal 5 tahun. Atau 6 tahun akan kekal 6 tahun tempoh kontrak. Bukanlah kalau kata kita habis dalam tempoh awal, kontrak tu akan dipendekkan. Tidak. Cuma yang dipendekkan adalah apa? Bukan tempoh kontrak 5 tahun, tapi diawalkan 5 tahun tu. Contohnya sepatutnya bermula 2025 Januari, dia akan diawalkan lah bermula Januari 2024. Hanya awal saja kontrak itu dimulakan, diaktifkan kontrak 5 tahun tu. Tapi 5 tahun itu tak akan berkurang. Walaupun kita GBT bagi pelajar SLP. So itu boleh, kat situ kita boleh tengok balik lah kesesuaian ataupun tanya, tepuk dada tanya selera. Yang penting pastikan habis dalam tempoh pengajian. Itu yang paling penting. Dan lagi satu saya nak ingatkan, ada beza GOT bagi universiti dan bahagian tajaan. Itu tahu semua jelas Bahagian tajaan, GOT bagi tajaan adalah 3 tahun tambah 3 tahun. Contoh bagi saya lah, bagi situasi saya. Saya yang HLP 36 bulan ini, saya punya GOT dia kira 36 bulan saya belajar ni, okey saya habis. Andai kata saya dalam tempoh 36 bulan ni saya tak boleh habis. Ada lagi saya belum Viva, saya ada lagi perlu buat lagi bab 4, bab 5 contoh Okey, saya akan sambung lagi ni sekarang. Saya dah kerja, saya akan bayar dengan duit sendiri, saya akan belajar. Saya akan pakai duit sendirilah belajar. Tapi saya boleh habis dalam tempoh 2 tahun ke depan. Maksudnya saya pakai 3 tambah 2 tahun. Okey. Habis tu dengan Viva, siap Viva semua, siap surat senat. Okey, saya hantar dalam tempoh 3 tahun tambah 2 tahun duit sendiri itu, so dikira GOT. KPM itu dikira GOT. KPM 3 plus 3. 3 tahun dengan KPM sponsor, 3 tahun dengan duit sendiri, boleh hantar semua dokumen yang diperlukan KPM dalam tempoh 6 tahun itu. So, itu dikira GOT bagi KPM. Kita layak mendapat RM6,000 bagi pelajar PhD, 3,000 tak silap bagi pelajar master. Reward untuk kita tamat pengajian. Itu bagi KPM. Ada beza dengan GOT bagi universiti. Okey. Jika tak ada apa-apa, jam pun dah 10.58. Saya ingat sesi saya habis lah kot. Ada lagi cuba. Okey, kesimpulan lah. Okey, sharp memang sharp ke bagus point dia Cukup-cukup Okey, kesimpulannya hari ini kita berkongsi sedikitlah tentang cara penulisan, apa itu GOT, apa itu GBT Dan lagi satu saya nak ingatkan, yang paling penting adalah kita lihat kita nak apa. Tak ada masalah nak GOT, GBT, terpulang. Semua orang ada cabaran yang berbeza. Perjalanan orang tak sama. Itu kita kena lihat. Tetapi kita boleh lihat perjalanan orang lain itu sebagai inspirasi kepada kita. Okey, kita lihat orang yang tu dah buat dan dia buat dengan okey, kita tengok corak dia, pattern dia, kita boleh follow. Mana tahu kita boleh dapat macam dia. Tapi setiap orang mesti berbeza-beza. Itu kena pegang pada diri sendiri. Jangan kita comparekan kita dengan orang lain Okey. Baik, yang kedua kita dah bincang juga tentang kaedah cara penulisan pengenalan kajian, latar belakang setelah kajian dan tips juaran kajian. Dan saya bukalah jika ada question, answer. Saya pun tak tahu juga. Jika ada ada nak tanya boleh. Kalau ada apa-apa yang saya nak tolong jawab ke, ada soalan ke. Doktor ada soalan ni daripada Norajia. Beliau tanya, salam doktor, untuk beasiswa HLP, tarikh yang dikira untuk seorang pelajar itu tamat pengajian adalah tarikh hantar tesis ataupun tarikh senat. Okey. Adakah Okey, tamat pengajian mesti dikira daripada mula daftar sehingga tarikh dapat surat senat yang di mana akan ditulis tamat layak konvo. Itu baru tamat. Okey, itu dia punya status untuk tamat. Hantar tesis ke ataupun Viva tu belum tamat. Okay. Dan sebenarnya dapat surat senat itu pun, kita belum hantar tesis keras lagi tahu. Dapat surat senat tu, kita perlu berurusan dengan IPS untuk formatting. Formatting tu akan ambil masa pula. Nanti baru kita hantar tesis keras dia. Faham Jelas ke kat situ?
hantar tesis keras tu, itu yang last kali. Kita kelulusan IPS, kelulusan senat, dan baru kita buat formatting tu dengan IPS. IPS akan check kita punya formatting. Siap formatting IPS, baru dia minta kita buat lapan salinan untuk hantar ke semua orang, ke semua yang pemegang taruh yang berkaitan lah, termasuk KPM. Boleh jelas Doktor, ada yang keliru juga sebab kadang-kadang IPS kata ikut IPS universiti masing-masing, dia kata 6 semester. That means 36 months lah. That is GOT. But KPM says 42, for example, for our case, right? So, yang mana bila kita terima ijazah tu, adakah kira KPM ataupun universiti? Tak salah saya universiti. Adakah ya betul? Peringkat universiti. Itu ramai yang keliru sebenarnya. Untuk universiti kita ikut universiti. Kan Okay. universiti dia kata 36 bulan JOT kan. So ikut universiti. Itu saya sebut. Yang universiti dan yang bahagian tajaan ada beza. Memang ada beza. Dan bahagian tajaan lebih longgar. So GOT ni macam mana adakah kita dikenakan penalti? Tak. Adakah akan diberi reward? Tak. Dia tak. Dia hanya galakan supaya kita tamat dalam tempoh saja. Untuk KPM paling baik, KPM dia 3 tambah 3. Mana macam mana pun dia kata habis belajar tu. 3 plus 3 tu habiskanlah dalam tempoh 6 tahun. Tetap dikira GOT. Walaupun GOT tu tak, kalau dikira kan sangat longgar lah berbanding GOT universiti kan. Tapi GOT tanya Doktor, talian doktor. Talian doktor ada masalah rasanya. Tak, okay. Doktor, talian doktor tak jelas. Talian doktor tak jelas. Doktor, talian doktor tak jelas. Breaking, it's breaking. Your line is breaking. Okay. Talian doktor. Okay, sekarang boleh dengar? Sekarang okay. Boleh dengar. Tadi kami tak dengar apa pun. Dia is like lagging. Okay. Cuma yang tanya tentang 36 bulan daripada universiti dan 42 bulan daripada KPM kan, untuk dapat HLP, untuk dapat GOT. Yang itu kita ikut yang untuk universiti punya, untuk kehendak universiti kita ikut universiti, untuk kehendak BT KPM kita ikut yang KPM. Boleh macam tu? Ya, paling selamat saya rasa yes, untuk KPM lain, universiti lain. Jadi masing-masing sila So refer kita ikut IPS masing-masing universiti punya masing-masing. Okay. Okay, ada lagi doktor. Doktor mohon bagi daripada Kamarudin Osman, beliau bertanya, doktor mohon bagi tips untuk interview dan preparation bahan presentation untuk PhD HLP. Mungkin beliau telah mendapat tawaran untuk interview. Beliau tanya boleh tak share? Okay, nanti kalau Boleh? ada doktor share, doktor bagi dekat Indi boleh share Okay, dalam saya email bagi lah. dekat Puan Indi nanti. Saya bagi Ya, Puan boleh Indi, nanti doktor. Puan Indi boleh sharekan. Boleh Okay. Okay, ada lagi soalan iaitu tempoh GOT untuk pelajar full time dan part time berbeza atau sama? Yang ni doktor dah telah menjelaskan memang berbeza untuk full time dengan part time. Okay, daripada Roslyn, doktor nak tanya, etika penyelidikan UPSI untuk master mod B perlu apply ke atau tak wajib? Dan bahagian IPS bila akan adakan bengkel etika penyelidikan yang terdekat? Yang ni saya rasa kena rujuk IPS. Betul. Yang tu betul. Yang ni perlu rujuk IPS. Ni Cik Roslyn atau Puan Roslyn. Okey, yang ni perlu rujuk IPS ya. Okey. Seterusnya jika ada soalan apa-apa boleh tanya pada Dr. Syarul kita. Jika ada soalan apa-apa. Okey, kalau tak ada soalan, boleh tak semua orang Sorry, saya ada soalan.
Okey. Saya ada satu soalan. Assalamualaikum Doktor, saya Nur Hanida. Soalan Okey. saya adalah baru-baru ni ketika tu kami ada buat presentation di dalam kelas berkenaan proposal defense. Kemudian Okey. ayat saya ketika itu adalah untuk kajian saya. Saya kata saya nak buat kajian saya ni kerana sebagai contoh kan, saya kata kajian berhubung kepimpinan dalam teknologi ni masih belum meluas. Saya cakap Okey. macam tu ayat saya tau. Lepas Okey. tu lecturer saya cakap sangat bahayalah guna perkataan belum meluas tu. Sebab kalau belum meluas tu kita kena bagi sokongan kan. Maknanya macam Betul. sejauh mana sebenarnya kajian tu yang dah dibuat, Ya. berapa banyak Betul. sebenarnya kajian dah dibuat sebagainya. Jadi Betul. apakah macam kiranya ayat yang sesuai kita nak menyatakan bahawa kajian kita nak buat tu memang tak banyak lagi. Macam tu. Itu soalan saya. Ayat yang sesuai ya. Boleh rujuk yang tadi, latar belakang tadi. Saya tulis kat latar belakang tu. Dia kan puan, untuk puan hujahkan tak banyak atau kurang tu, puan kena ada beberapa hujah tau. Contohnya, puan kena jelaskan, okey, dah sampai mana dah kajian tu di peringkat antarabangsa? Orang kaji kat macam mana dah orang kaji? Banyak mana dah? Kemudian di peringkat Malaysia pula, kajian itu dah sampai mana dah? Maksud sampai mana ni? Bidang apa dia kaji? Okey, contohnya banyak kaji dalam, contoh saya buat contoh. Contoh di dalam bidang puan itu banyak dikaji dalam SME. Maknanya industri lah, berasakan keuntungan. So puan kena tengok macam mana dengan bidang kita. Okey, mungkin puan akan kata kurang. Okey. Bila kurang, puan kena tengok pula. Kalau kurang tu, kat mana dia banyak? Kat universiti ke? Banyak di kolej swasta ke? Di peringkat sekolah menengah ke? Yang kurang tu di prasekolah ke? Atau kurang di PPKI ke? Itu yang maksud saya, dia kena detail. Sehingga kan puan akan tunjukkan penulisan itu, sehingga kan dia akan menggambarkan bahawa PPKI memang perlu. Dalam PPKI pula, PPKI murid-murid asli memang perlu dilaksanakan kajian. Dan baru daripada atas tadi, daripada antarabangsa, KPM, daripada peringkat menengah, rendah, kemudian ke pelajar PPKI, sampai ke asli, memang kurang. Dan okey lah. Dia, sebab tu, puan buat master kalau buat master sebenarnya, boleh ambil contoh itu, tapi tak perlu detail macam tu. Faham Ambil contoh tadi. Saya buat peringkat kedoktoran. Tapi kalau lagi kedoktoran, of course lah. Kalau kedoktoran, puan kena buat macam tu lah. Kena baca Tentu macam ada tu. soalan seterusnya pula. Soalan seterusnya. Okey. Sebab macam yang doktor cakap tadi, bila kita membaca tu kita macam sampai saturated kan. Jadi kalau nak kata saturated tu nak kata jumlah dia berapa? Sebab pernah juga ada orang cakap kat saya, macam kita kena, macam kita punya rujukan ni, kalau untuk tesis sepatutnya dalam 250. Betul ke atau macam mana tu? Saya tak, bilangan ni subjektif lah cikgu. Sebab based on bidang. Jika bidang yang sangat kritikal, contoh nuklear di Malaysia. Dia bidang yang di Malaysia, satu bidang yang, atau aeronautik di Malaysia, mungkin bidang itu kritikal. Tidak ada banyak tulisan, kan? Jadi tepu itu berapa? Kan, dia tepu ni subjektif. Bergantung pada cikgu. Macam pada saya punya tesis, rujukan saya macam ni lah. Dia punya ketebalan untuk rujukan. Dalam berapa ratus muka surat, 200 lebih muka surat lah. 200 lebih muka surat untuk rujukan saja. Dan dia akan jadi tepu once dia akan jadi jumpa tempat yang berbeza, artikel yang hampir sama. Penulisan tu. Dia akan nampak, dah pernah baca. Ni dah pernah tahu. Baca tajuk, dah tahu dah. Itu sampai macam tu lah. Tapi berapa banyak itu based on bidang puan lah. Berbeza mungkin ikut bidang. Boleh ke puan? Baik, terima kasih. Boleh. Assalamualaikum Doktor Syarul. Ya, saya. Saya Nuraini. Terima kasih Dr. Syarul. Saya nak tanya Doktor, masa Doktor submit notis tu kan, Viva. Adakah hari yang Doktor submit tu, Doktor terus kena lapor di KPM bahagian tajaan? Okey. Kebetulan untuk batch saya dan batch yang selepas saya, maknanya batch saya yang 36 bulan
dan batch selepas saya yang 42 bulan, kami diberi tambahan sebulan. Sebab masa kami daftar tu kami PKP. Kan? Jadi kami dapat lanjutan lah. Walaupun dah hantar tesis, tapi kami tak lapor diri. Belum lapor diri. Ada yang dah Viva pun belum lapor diri. Sebab kami ikut yang tempoh cukupkan 36 bulan tu. Sebenarnya Puan, contoh kalau Puan tamat dalam tempoh 24 bulan. Maknanya hantar Viva, hantar untuk submit Viva 24 bulan. Baki 12 bulan tu takkan nak ada rumah. Betul tak? Rasa macam tu juga kan. Tapi kalau Puan habis dalam, contohnya Puan punya universiti perlu macam ni. UPSI saya ambil kes UPSI UPSI bulan 7 setiap tahun kita perlu hantar tesis ataupun kerja kusut akhir supaya kita tak perlu membayar untuk kalau kita hantar bulan 8. Faham Bulan 8 tu dikira semester seterusnya. Jadi apa-apa perlu hantar pada bulan 7. 26 bulan 7 atau 28 bulan 7. Jadi saya kerja yang tu lah. Saya hantar dulu 28 ke 26 bulan 7. Tapi saya punya cuti belajar ada tempoh 2 ke 3 bulan lagi tau. Sebab saya akan daftar saya akan habis pada 30 hari bulan 9. Sepatutnya akan habis bulan 8 tapi dilanjutkan sebulan. 30 bulan 9 saya perlu lapor diri 1 bulan 10. Maknanya dalam tempoh 2 bulan lah. Saya ada 2 bulan. Apa yang saya buat adalah saya minta kepada BT diteruskan lanjutan tu dengan saya ketika itu sedang menulis artikel untuk publish. Dibenarkan. Boleh dengan BT. Tapi kalau sampai 24 bulan saya tak pastilah. Kan ada umur 24 bulan. Maksudnya doktor memang simpan lah artikel yang last tu di akhir kan? Akhir. Betul. Ataupun kalau sebenarnya BT dia tak rush. Yang dia lebih suka kita gunakan betul-betul 36 bulan tu dan dengan syarat bila kita lapor diri tu kita dah selesai semua. Ingat sebab saya masa saya lapor diri 1 hari bulan 10 tu 30 bulan 9 tu 2023 tu ditanya macam mana. Saya kata saya dah hantar dah Viva. Saya dah hantar untuk Viva. Tak ada pun dia kata kenapa tak melapor diri pada 1 bulan 8. Ini salah. Tak ada dia tak sebut. Cuma dia kata tahniah cikgu, alhamdulillah tamat, kami pun tumpang gembira. Itu mereka pun suka sebab kita boleh habis. Jadi dia tidaklah ada macam unsur mesti cepat macam tak. Yang penting kita on track. Macam tu. Okey. Saya harap menjawab kot. Ya, doktor. Boleh tanya soalan lagi ke? Okey. Okey, sebentar ya Puan. Ada lagi soalan dalam chat box. Nanti seorang saja tanya banyak soalan kan? Tunggu sebentar ya. Doktor, ada soalan lagi. Ada pertanyaan daripada Encik Saifullah. Lepas grad, macam mana kita dipostingkan pula? Okey, bagus soalan tu. Saya tadi terlupa nak cakap. Dengar ke saya cakap ni? Boleh dengar. Okey, posting semula kita akan dimohon isi borang posting. Kalau tak silap saya lah, sebab macam saya akan posting semula 1 bulan 10. Saya isi borang posting dalam bulan 2 atau bulan 3 tahun 2023 tu. Mana dalam tempoh 6 ke 7 bulan sebelum posting. Okey, baik. Itu kita isi borang posting. Kita akan dipostingkan ikut di mana kita dulu. Kalau dulu Puan bakul sekolah rendah, so posting sekolah rendah, negeri yang sama. Kalau dulu sekolah menengah, bakul sekolah menengah, posting negeri yang sama. Kecuali, unless Tuan Puan nak ke tempat lain. Nak ke BPK, nak ke BPSM, nak ke apa bahagian-bahagian lah. Ataupun IAB, nak ke IPG. Yang tu boleh dengan syarat Tuan Puan pergi mohon sendiri. Masa dalam cuti belajar itu. Pergi dulu temuduga, dapatkan surat daripada IPG ke, IAB ke, mana-mana bahagian yang kata nama Puan Indriani telah diterima untuk sebagai pensyarah di IPG apa-apa. Boleh bawa surat tu di hari lapor diri di BT. Mereka akan tempatkan Puan ke sana. Ke mana-mana tempat. Tapi Tuan Puan perlu mencari sendiri kekosongan itu. Tidak akan dicarikan untuk Tuan Puan. Jadi kalau siapa-siapa nak masuk ke IPG, cari terus IPG mana yang Tuan Puan nak. Siapa nak masuk IAB, masuk. Cari terus IAB yang nak. Nak masuk matrik, cari terus matrik yang Tuan Puan nak. Dan pergilah temu duga. Bawa surat berjaya tu kepada BT nanti, masa lapor diri akan ditempatkan, insyaAllah. Boleh ya? Okey, bagus doktor. Terima kasih doktor. Memang penjelasan yang bagus sangat. Ada juga pertanyaan, berapa lama tempoh hantar tesis dan dapat tarikh Viva? Maksudnya kita dah hantar, lepas tu berapa lama mengambil tempoh ini daripada Cik Samila? Kita hantar tesis, dia ada 2 tau.
biar jelaskan balik ya. Kita hantar tesis yang pertama. Contohnya kita dah siap bab 5. Okay, kita hantar, kita lepas defend, kita mesti kena bentang dapatan. Itu bila chapter 4 dah selesai. Okay, kemudian bila kita habis bab 5 bukan terus boleh hantar tau. Mesti tunjuk kat SV. SV kata, okay, layak untuk diangkat untuk Viva. So, isi borang. Ni baru kita isi borang. Isi borang tu SV tanda tangan, bawa dekat dekan tanda tangan. Lepas tu baru kita hantar dekat fakulti. Fakulti akan bawa ke IPS untuk apa? Untuk dicari panel untuk Viva lah. Tempoh lebih kurang 3 bulan. Semua sekali. Daripada kita siap bab 5, hantar kepada SV pulangkan nak baca. Tapi itu depends tau. Ada SV kadang mungkin lambat, ada SV mungkin cepat terpulang. Itu dalam tempoh paling awal 3 bulan. Lewat mungkin 5 bulan. Baik, Doktor. Tadi Puan Noraini nak tanya soalan apa, Puan Noraini? Tadi ada tambahan tadi Puan nak tanya, boleh tanya sekarang sebelum saya nak pergi ke soalan terakhir nanti. Saya cuma keliru ataupun risau, maksudnya dengan bahagian tajaan tu tak berlaku clash. Maksudnya kita kena maklumkan awal ke, maksudnya untuk kita menyatakan yang kita nak submit tesis, ataupun kita submit dulu kemudian kita baru beritahu. Sebab bila kita submit notice, bahagian kewangan terus saja endorse yang kita ni dah tak perlu next punya yuran kan. Saya tak tahu macam mana proses tu. Oh, dah. Kejap. Nak tanya, Puan dah submit ke belum? Saya bercadang untuk submit. Cuma saya ada tempoh lagi. Jadi saya tak tahu nak Berapa lama agaknya? Tempoh tu kalau saya saya boleh tahu. 42 bulan. Sekarang ni kira sem bulan 3 ni nak masuk sem 6 Jadi tapi saya masih ada artikel yang belum siap. Jadi saya belumlah ready sebenarnya, cuma nak tahu anggaran tu. Oh, yang tu saya tak pasti. Itu ada kawan saya dulu yang saya dengar, yang tu saya tak boleh nak jawab. Sebabnya melibatkan aplikasi kewangan kan. Yang dengan saya itu saya submit Viva, kemudian ada tempoh dalam sebulan lagi, tapi dilanjutkan selesai dapat 2 bulan tu je. Macam doktor memang dah complete untuk semua bayaran dengan kewangan. Maksudnya BT bayar penuh yuran universiti kan? Betul. Kalau contohnya kita noti tu sebelum sem akhir yang dibagi tempoh tu, nanti universiti katalah BT dah bayar pun universiti kena refund balik. Saya tak nak ada isu lah. Yang tu saya tak pasti. Tu kena rujuk dengan BT lah. Banyak kewangan BT dengan IPS lah yang tu. Tapi cuma nanti doktor cakap BT bagi ruang kan, macam kita ada lagi perlu walaupun kita submit, sebab SV dah suruh saya submit. Tapi saya tak ready lagi. Saya tak ready lagi, adalah benda lain. Cuma saya punya artikel pun belum siap, jadi saya nak boleh maklumkan kat BT. Boleh maklumkan kat BT yang tu. Ya, boleh. Maklumkan nanti dia kalau tak silap saya, dalam contoh saya tu bulan 10 saya pernah lapor diri. Dalam bulan 8 itu, BT akan hantar surat bertanya kepada SV dan saya bagaimana status pengajian. Masa tu Puan bincang dengan SV, minta SV buat pelaporan tu yang menyatakan macam yang Puan sebut tu. Daripada SV punya laporan nanti melalui surat daripada fakulti dan universiti hantar ke BT. Maksudnya mereka akan terima. Itu pernah berlaku dengan saya bulan 8. Anda kalau Puan saya tak pastilah. Bulan berapa maknanya, macam saya tu BT yang cari. Dia ada bagi satu surat. Dia tanya dalam tempoh 2 ke 3 bulan sebelum saya tamat pengajian, satu surat dia hantar ke kita, dan dalam surat tu menyatakan dia ada minta beberapa dokumen. Termasuklah kita punya status pengajian, lepas tu bagaimana perkembangan pengajian. Ada pelaporan yang perlu diisi oleh SV. Yang tu Puan mohon SV katakan seperti yang Puan sebut lah. Ada berapa artikel tak buat lagi, tak boleh. So BT akan pertimbangkanlah nanti, insyaAllah. Yang tu je lah yang saya pernah berlaku dengan saya. Sampai situ je lah. Okey, terima kasih ya Puan Noraini ya. Terima kasih. Okey, Doktor, soalan terakhir untuk sesi kita pada hari ini. Okey, daripada Cik Nani Manor, dikata berkaitan dengan artikel yang Doktor tulis. Boleh beri tips artikel jenis apa yang agak mudah untuk ditulis dan diterima oleh jurnal-jurnal?
Contohnya Oh. konsep paper ke, bibliometrik ke, dia tanya pandangan doktor lah. Doktor mungkin hantar jenis apa. Dia cuma nak kongsi pengalaman tu je. Masa saya dulu, saya tak hantar bibliometrik, tak saya tak hantar. Saya pernah masuk bengkel, tapi saya tak hantar. Konsep paper pun saya tak hantar. Saya hantar paper berkaitan instrumen. Saya hantar 3 paper berkaitan pembinaan instrumen. Saya menggunakan masa tu kesahan kan. Saya gunakan, kesahan kita ada 3. Kalau kesahan pakar ni, sama ada, kalau yang buat kuantitatif lah. Sama ada kita guna, saya dah lupa dah, peratus. Ataupun CVR. Saya guna CVR. Yang menggunakan 8 orang pakar. Iaitu satu. Saya buat 3 paper yang tu. Dan lepas. Kemudian saya buat 3 lagi paper berkaitan dengan sebab saya guna SAM. Bila saya punya analisis statistik, saya guna SAM. Structure equation model tu. SAM, saya keluarkan lagi 3 paper berkaitan dengan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen. Yang itu menggunakan data lapangan lah, data akhir. So 6 paper dekat situ. Okey, terima kasih doktor untuk sudi menyertai sesi ini. Apabila saya tanya doktor tak pernah solar dan ni, doktor okey je, boleh je, just tarik. Terima kasih sangat Dr. Syarul dan kami harap semua urusan doktor agak permudahkan dan kono pada tahun ini berjalan dengan lancar. Dan saya mohon semua peserta untuk open camera untuk sesi gambar. Okey, Puan Zaili, standby kamera. Okey, agar semua peserta open camera. Okey, kita boleh ambil gambar. Okey, terima kasih semua. Saya pun doakan semua berjaya dalam perjalanan pengajian semua ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey ke? Puan Zalaili okey? Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Okey, baik. Okey. Thanks, doktor. Baik. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Sama. Baik. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum doktor. Thank you pengurusi. Waalaikumsalam. Okey. Okey, Puan Lee, kita jumpa lagi lain kali ya. Ya. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, sama. Thank you very much. Semua.